Baik, kita mulakan kuliah hadis hari ini, iaitu masih ada satu hadis dalam tajuk fi dhaifi wa nahwi, iaitu dari hal tetamu dan seumpamanya. Jadi hadis yang kita nak pelajari ini iaitu hadis yang terakhir buat tajuk itu, iaitu hadis 155. Baik, kita catatkan makna hadis 155. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu lalu ia bawakan roti dan keju. Lalu ia makan. Kemudian telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbuka di sisi kamu oleh orang-orang yang berpuasa, dan telah makan akan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Dan telah berselawat ke atas kamu oleh para malaikat. Nokta. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan selainnya. Baik, dalam hal kita bertamu, ada baiknya kita mendoakan orang yang menjamu kita. Kita sebagai tetamu, eloklah kita doakan tuan rumah. Sekurang-kurangnya doa yang sebelah atas tu, iaitu 155, kan ada atas tu, baris atas tu, Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sekurang-kurangnya itulah doa yang kita berikan. Selain kalau tak ingat tu, sekurang-kurangnya kita sebutlah jazakallah, jazakumullah ke jazakallah. Kalau untuk keluarga tu eloklah gunakan perkataan kum, jazakumullah khairan. Itu sekurang-kurangnya. Kalau nak doakan dengan doa yang ada ini pun cantik. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Wahai Allah, berkatilah bagi mereka pada apa yang kau telah rezekikan kepada mereka, dan ampunkanlah
bagi mereka dan kasihanilah mereka. Ya. Itu baris atas tu. Muka surat 77. Okey, sekarang kita hadis selanjutnya 155. Wan Anas radhiyallahu anhu. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW telah datang kepada Nabi bahwasanya Nabi SAW telah datang ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zait. Ya, dan telah dihidangkan ia ataupun telah ia bawakan, ya, kepada Nabi roti dan, ya, samin ataupun keju. Macam kita satu bahasa lagi, ya, mentega lah. Sebab zait ni kan berasal minyak. Zait tu minyak, ya, jadi minyak yang dibekukan, ya, macam kita kata mentega. Macam itulah. Jadi roti itu disapu dengan zait. Kata kita bahasakan mentega sekarang ni, sapu dengan mentega. Macam itulah. Fa'akalah, lalu ia pun makan, ya. Summa qala Nabi SAW, kemudian bersabda Nabi SAW, aftara indakumus shaimun, telah berbuka di sisi kamu oleh orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan akan makanan kamu oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan telah berselawat ke atas kamu oleh para malaikat. Mana selawat malaikat ni kepada kamu, mana malaikat mendoakan keberkatan buat kamu. Ya. Baik, faham tak ayat ni, hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan lainnya. Ya. Ini nak menunjukkan bahawa satu tauladan buat kita. Kalau kita sedang puasa sunat, ya, kita datang rumah seseorang, ya, lalu orang itu menjamu kita, ya, janganlah kita, ya, nak riak pula, ya, aku puasa lah hari ni. Ya, sorokkan yang kita puasa tu, kita jamu, ya, apa yang dia hidangkan. Ya. Pertama, ya, tidak kecil hati pihak, ya, tuan rumah yang telah menghidangkan sesuatu kepada kita. Ya. Yang kedua, ya, kita, ya, tidak riak, nak menunjukkan kita ni ahli puasa sunat. Ya. Jadi tengok contoh Nabi. Nabi masa itu dia berpuasa. Jadi bila dihidangkan roti dan juga, ya, mentega, dia pun makan. Dia kata, ya, sebenarnya kami semua ni berpuasa, ya, dan telah makan pun, ya, apa yang kamu hidangkan, ya, yang makan pun orang yang baik-baik, ya, dan para malaikat pun telah berselawat buat kamu, iaitu mendoakan kamu. Contoh tauladan yang baik, ya, kecuali puasa wajib, ya. Puasa wajib iaitu berupa puasa ganti contohnya, ya. Itu tak mengapa dipertahankan. Tapi kalau puasa sunat tu, ya, eloklah kita berbuka lebih berkat, ya, daripada kita, ya, meneruskan puasa kita, ya. Mungkin dengan itu terasa riak pula dalam hati kita, dah tak ada pahala pun, ya, buat kita, ya, tak ada pahala. Jadi penat, ya, kita puasa, ya. Sedangkan kita, ya, meraihkan, ya, tuan rumah, meraihkan tuan rumah, itu lagi berkat, ya. Ini, ya, contoh yang baik buat kita. Ya. Jadi Nabi sendiri berperangai demikian atau berakhlak demikian, ya, maka, ya, kita juga, ya, ikutlah akhlak Rasul, ya. Sekadar puasa sunat, ya, bukan puasa wajib, ya. Saya tuan rumah yang berpuasa
Tuan rumah yang berpuasa. Ini tuan rumah yang berpuasa. Ya. Kalau tuan rumah yang berpuasa sunat, ya, ada tetamu, mana kalau misal kata tetamu itu tetamu jauh, ya, yang perlu nak diraikan, kita kena buka juga. Tuan rumah tu ikut meraikan. Artinya sembunyikan yang dia tadi berpuasa. Sembunyikan. Ya. Tak apa, esok sambung puasa. Ya. Esok tetamu balik, sambung puasa. Ya. Jadi caranya macam itulah. Ya, ini punya akhlak Rasul. Ya. Ada satu kisah yang Rasul pergi ke rumah Aisyah. Ya, dia tanya, ada tak makanan apa-apa? Ya, kata Aisyah, tak ada. Tahu kalau macam tu aku puasa je lah. Ya. Jadi puasa sunat ni maknanya walaupun matahari belum dah naik, ya, matahari dah naik, kita boleh berniat lagi puasa sunat ni. Selagi matahari belum gelincir. Ya. Jadi kalau misalnya kata daripada pagi tadi tak makan sampai pukul 10, ya, kemudian kita teruskan dengan berpuasa sunat, ya, boleh. Ya, macam tu. Tapi selagi matahari tidak gelincir, belum gelincir lagi. Okey, sama. Baik, peace salam sekarang ni tajuk baru, ya, iaitu peace salam, dari hal salam. Baik, hadis 156. Catatkan, ya. Dari Abdullah bin Amru. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manakah Islam? Yang manakah Islam yang lebih baik? Sabda Nabi, engkau beri makan akan makanan dan engkau ucapkan salam atas orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nokta. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, saya masuk mula, ya. Fis salam, dari hal salam. Salam ni mana ucapan salam itulah. Itu dikatakan as-salam sini, ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Perkataan ain mimro ni. Ain mimro diletak waw. Ya. Kenapa diletak waw? Itu maknanya dalam tulisan. Kenapa letak waw? Padahal tak perlu pada waw. Amru, amrin pun boleh. Amrin pun boleh. Amrun. Ya, jadi kita sebut amru. Ya. Dari Abdullah bin Amru, kenapa ada waw? Jawapannya begini. Ya, sebab supaya tidak terkeliru membaca bahawa ain mimro ini bukan Umar.
tapi amru atau amri. Ya. Kalau tak ada waw, nanti ya dibaca dengan perkataan Umar. An Abdullah ibni Umarin. Nah, jadi nak membezakan Umar Al-Khattab dengan Umar-Umar lain, ya, maka diletaklah waw. Ya, sebab itu bunyinya amri. Ya, atau amru. Ya, kalau tak ada bin tu bunyilah amrin. Amru, ya, amrun. Ni ada bin tu jadi amrin. Ya. Sebab Arab ni asalnya dia tidak ada baris. Jadi bila tak ada baris, ain mim ra bunyinya akan orang baca akan membaca Umar. Sebab dia tak ada baris. Ya. Asal tulisan-tulisan Arab ni tak ada baris. Buku-buku Arab pun tak ada baris. Jadi orang akan baca Umar nanti. Ya. Nak membezakan Umar dengan bukan Umar, diletaklah waw. Itu ya, faham ya. Radhiyallahu anhumah. Anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki sa'alan Nabi SAW telah bertanya kepada Nabi SAW, ayul islami khair, yang manakah Islam yang lebih baik? Qala, ya, sabda Nabi SAW, tud'imut ta'am, engkau beri makan akan makanan. Maknanya, ya, perbuatan yang baik dalam Islam ini ialah memberi makan. Orang suka berjamu, ya, suka memberi jamuan, itu adalah perbuatan terbaik dalam Islam. Ya. Sebab ya, orang tidak akan marah. Ya, kadang musuh pun jadi ya, baik kerana ya, kerana kita jemput mereka ya, makan hidangan atau jamuan kita. Apalagi kalau diutamakan kepada fakir miskin, memberi makan kepada fakir miskin, ya, itu adalah ya, lebih baik. Tapi sebenarnya sifat memberi makan ya, adalah sifat yang terbaik dalam Islam. Ya. Sebab nak di situ kita dapat ya, menghilangkan ya, perasaan bakhil kita, kedekut kita. Ya. Dan lagi mengeratkan silaturahim. Ya. Lagi apa yang baik? Wa taqra'us salam, dan engkau beri salam, engkau ucapkan salam ala man arafta, atas orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi kita kalau tak kenal pergi satu tempat, contoh kita pergi satu tempat tak kenal, ya. Kita nak bertanya, kita tak kenal dia, kita nak bertanya, ya, bukankah dimulakan dengan salam, assalamualaikum, boleh tak tumpang tanya? Kan begitu, ya. Itu maknanya ucapan salam, ia adalah ucapan yang dikatakan terbaik dalam Islam. Ya. Kita nak mulakan sesuatu dengan ya, seseorang, selalu kita akan mulakan dengan perkataan salam. Ya. Baik, ya, itulah ucapan yang terbaik. Ya, dulu ucapan salam ni adalah perkataan hina, dipandang, ya, zaman-zaman dulu, ya, zaman-zaman moyang kita dulu, ya, perkataan salam ni adalah perkataan yang dianggap hina. Sebab orang bagi salam ni ia adalah ya, mereka peminta sedekah. Ya. Jadi ya, orang dulu dia tak ucapkan salam, dia ucapkan ya, good morning, ya, good afternoon, hello, ya, macam tu, ya. Itu mulia bagi dia. Salam tu hina. Salam tu biasa untuk orang yang tak sedekah. Tapi alhamdulillah, generasi-generasi kemudian yang telah ia menghidupkan syiar Islam ini, ya, menyedari betapa mulianya salam ini. Sebab itu salam ini dah tak jadi satu benda asing. Ya. Dalam melawak pun bagi salam. Ya, dalam ya, majlis yang maksiat pun kadang bagi salam. Ya. Dah tak terasing lagi perkataan salam ini. Ya. Inilah syiar Islam. Ya. Ucapan yang baik iaitu salam. Okey, kita teruskan lagi. Hadis 157. Telah bersabda Rasulullah SAW,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan ni ya. La tadkhulu dalam Arabnya. Jangan harap macam ni. Jangan harap kamu masuk ke syurga. Jangan harap kamu masuk ke syurga. Sehingga kamu beriman. Dan jangan harap kamu mukmin. Dan jangan harap kamu mukmin sehingga kamu saling mencintai. Koma, maka apakah mahu aku tunjukkan kepada kamu? Maka apakah mahu aku tunjukkan kepada kamu? Sambung sebelah 78. Muka surat 78. Atas sesuatu apabila kamu perbuat akannya kamu berkasih-kasihan. Tanda soal. Sebarkanlah olehmu akan salam di antara kamu. Noktah, hadis riwayat Muslim. Baik, saya masuk dulu ya. Hadis 157. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jangan harap kamu masuk syurga sehingga kamu beriman. Betul lah. Syarat nak masuk syurga ni mesti beriman. Jadi jangan harap kalau nak masuk syurga kalau tak beriman. Ya. Nah itu dah tentu sahih. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan jangan harap kamu mukmin sehingga kamu saling mencintai. Ya. Maknanya jiwa seorang mukmin ya mesti ada sifat saling mencintai kepada saudara mukmin yang lain. Ya. Kalau tidak ada perasaan ini, ya janganlah mengharap kamu ni aku mukmin. Ya. Jangan nak mengharap mengatakan aku mukmin. Orang mukmin ini saling mencintai kepada saudara yang mukmin yang lain. Afala adullukum ala syai'in? Maka apakah mau aku tunjukkan kepada kamu atas sesuatu? Iza fa'altumuhu tahabbtum. Apabila kamu perbuat akannya, kamu ya saling mengasihi. Apa dia? Ya absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Ya, jadi ucapan salam ini ucapan syiar Islam. Ya, jadi ya, sebarkanlah salam ini yang boleh membawa kepada saling mengasihi, mencintai. Ya. Inilah ucapan salam, kelebihan salam. Jadi orang Islam mempunyai ya, ucapan ya, perkenalan dengan dimulakan dengan assalam, ya, assalamualaikum. Baik, 158.
Dan telah berkata Ammar bin Yasir. Dan telah berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ada 3 hal. Siapa yang menghimpunkannya, maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan iman. Maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan iman. Satu, insaf, menginsafi. Menginsafi dari dirimu. Dua, dan menyebarkan salam perdamaian di seluruh alam. Ini apa? Lil alam. Mana menyebarkan salam perdamaian kepada alam. Bracket dunia. 3, berinfak dalam keadaan miskin. Nokta. Hadis riwayat Bukhari. Dalam bracket mu'allaq. Mim ain lam qaf, mu'allaq dalam bracket mu'allaq. Mana tergantung mu'allaq ni. Tergantung. Hadis riwayat Bukhari bracket mu'allaq. Mana mu'allaq tu tergantung. Baik, saya masuk mula ya. Wa qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan telah berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, 3 hal. Salasun, 3 hal. Man jama'ahunna, barang siapa menghimpunkannya, faqad jama'al iman, maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan iman. Pertama, insafu min nafsika, menginsafi daripada diri engkau. Mana kita bahasakan kita menginsafi diri kita sendiri. Mana yang kita insafi diri kita. Bukan menginsafkan orang. Kita sedar diri kita. Diri kita siapa? Itu mana menginsafi diri sendiri. Yang kedua, bazlus salam lil alam, menyebarkan salam perdamaian kepada alam. Kepada alam ni makna dunia. Menyebarkan salam perdamaian. Mana Islam tidak suka berperang. Islam suka kepada perdamaian. Yang ketiga, wal infaku minal iqtar, dan berinfak dalam keadaan miskin. Jadi kalau berinfak dalam keadaan kaya, itu biasa.
tapi dalam keadaan dia miskin, ya, dia pun berinfak, tapi tak banyak, ya sikit, ya. Sebab itu dikatakan dalam keadaan miskin pun dia menghulurkan, tapi tak banyak. Ya, dalam keadaan dia kaya itu biasalah, dia akan memberikan infak yang lebih, tapi dalam keadaan miskin pun dia masih lagi menghulurkan, ya, dengan nilai yang sedikit. Ini katanya termasuk dalam mengumpulkan iman. Kalau ada 3 ini, artinya terkumpullah iman pada seseorang. Baik, ya. Kita tangguhkan yang itu, kita teruskan kepada 159. Ini fadilat ataupun kelebihan memberi salam. Ya. Okey, kita teruskan. Hadis 159, dan telah berkata Imran bin Husain ya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, Assalamualaikum. Lalu ia kembalikan atasnya. Kemudian ia duduk. Lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lalu bersabda Nabi SAW 10. Kemudian datang yang lain. Lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu ia kembalikan atasnya. Lalu ia duduk. Maka sabda Nabi, "20." Maka sabda Nabi 20. Kemudian datang yang lain. Lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ia kembalikan atasnya.
lalu ia duduk. Tak colek, dia hilang sendiri sampai masa dia. Enter the passcode and press the pound or hash key. Starting for meeting. Diam ni. Okey ya, kita teruskan. Ada gangguan internet lah. Kita teruskan kembali. Okey, kita teruskan kembali ya. Yang akhir tadi, ya, ia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu ia kembalikan atasnya. Lalu ia duduk. Maka telah bersabda Nabi SAW 30. Noktah. Hadis riwayat Tirmizi hadis hasan. Hadis hasan. Baik ya. Dalam bab salam ini, maka ya kita telah sampai kepada bab yang dikatakan fadilat, kelebihan dia. Kelebihan selama ini kita memberi salam. Ya. Jadi dalam hadis ini, ya, kelengkapan yang mana ya kita memberi salam. Baik. Hadis 159 ya. Wa qala Imran bin Husain, dan telah berkata Imran bin Husain, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Faqala, lalu ia berkata, Assalamualaikum. Ya, dia datang kepada Nabi, dia bagi salam, Assalamualaikum. Ya. Faradda alaih, lalu ia kembalikan atasnya. Maknanya kembalikan tu Nabi jawab dengan jawapan yang sama, Waalaikumsalam. Itu maknanya dikembalikanlah salam tu. Disebut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu makna dikembalikan dengan ucapan yang sama. Summa jalasah, kemudian ia duduk. Mana lelaki ni pun duduk. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun, 10. Artinya yang memberi salam Assalamualaikum itu dia mendapat 10 kebaikan. Ya, ashrun, mana 10 kebaikan. Ya, ni bagi salam. Kalau hello, ya, dapat apa? Good morning, dapat apa? Ya, tak dapat. Tapi kalau kita bagi Assalamualaikum, kita dapat 10 kebaikan. Bukan senang satu hari nak membuat, ya, kita nak membuat kebaikan, 10 kebaikan. Kita nak satu hari nak buat 10 kebaikan belum tentu. Tapi dengan memberi salam,
Ya, kita dapat 10 kebaikan. Summa jaa akhir. Kemudian telah datang yang lain, lelaki pula lain datang. Faqala, lalu ia berkata, ucapan salamnya panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dipanjang sikit lah. Faradda alaih. Lalu ia kembalikan atasnya. Kembalikan tu mana Nabi jawab bentuk yang sama. Kalau sampai warahmatullah, dia jawab pun sampai warahmatullah. Jadi macam mana? Jawapan Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Nabi pun jawab yang sama. Itu dikatakan faradda alaihi. Lalu ia kembalikan atasnya. Ya. Fajalasa. Lalu ia pun duduk. Ya. Lelaki itu duduk. Faqala. Lalu bersabda Nabi SAW. Ishrun. 20. Tengok. Ishrun. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita dapat 20 kebaikan. Ya. Ishrun hasanah. Ya, 20 kebaikan. Tengok. Senang ke nak buat kebaikan 20 kebaikan satu hari? Belum tentu. Tolong orang sana, tolong orang sini. Ya. Nak dapatkan 20 kebaikan. Belum tentu. Ya. Summa jaa akhir. Kemudian datanglah yang lain pula. Faqala. Lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi panjang. Ya. Kalau biasanya ya orang kita ni, ya, bila orang bagi salam panjang-panjang ni, sambutan dia apa? Ya. Bila dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawapan orang kita biasalah. Nak bagi ceramah ke? Ya, bukan nak jawab salamnya, tak. Nak bagi ceramah ke? Katanya. Ya. Itu yang kadang kita dengar tu. Ya. Panjangnya salam, nak bagi ceramah ke? Katanya. Ya. Orang ni, ya, zaman Nabi dulu, orang ni mengucapkan salam sampai wabarakatuh. Faradda alaihi, lalu Nabi pun kembalikan atasnya. Nabi pun jawab dengan panjang juga seperti yang mereka ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajalasa. Lalu ia pun duduk lelaki itu. Faqala, lalu sabda Nabi SAW, maka sabda Nabi SAW, salasun, 30. 30 ni 30 hasanat. Hasanah mana 30 kebaikan. Ya. 30 kebaikan. Kalau kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok fadilat ataupun kelebihan salam ni. Ya. Kalau Assalamualaikum saja kita dapat dapat ashrun. Ya, 10. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi ishrun, 20. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salasun, 30. Tapi baiknya kita jawab, ya, kalau dia ucapkan salam panjang, jawablah panjang, ya. Kalau dia ucapkan salam pendek, kita jawab panjang, itu lebih baik. Kita dapat lebih lah. Contohnya orang bagi salam Assalamualaikum. Ya, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat 30. Yang bagi salam tu dapat 10. Ya. Itu maknanya lebih baik. Bukan salah, ya. Itu lebih baik. Itu dalam surah An-Nisa dia disebutkan. Ya. Maknanya kalau orang tu bagi salam kepada kita dan kita jawab yang lebih baik daripadanya, ya, itu lebih utama. Maknanya lebih baiklah. Kita jawab lebih baik. Baik, di sini nak maklumkan tentang makna, ya, makna. Jadi kalau Assalamualaikum, maknanya ialah semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu. Itu maknanya doa tu.
Jadi assalam itu berupa doa. Sebab itu dia punya makna tak boleh kesejahteraan atas kamu. Tak boleh macam tu saja. Ya, semoga Allah memberi kesejahteraan. Macam tu. Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu. Alaikum tu atas kamu. Ya, jadi assalam tu ya, kita kena terjemahkan semoga Allah memberi kesejahteraan. Jangan terjemah setakat kesejahteraan sahaja. Yang kedua, ya, assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah tu, warahmatullah dan rahmat Allah. Tambahan dia. Jadi kalau kita sambung balik, assalamualaikum warahmatullah. Ya, semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah. Yang ketiga, ya, sampai wabarakatuh hujungnya, wabarakatuh. Jadi kita sambungkan makna assalamualaikum, semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkatnya. Jadi semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu dan rahmat Allah dan juga berkatnya. Ya, Allah memberkati kamu. Itu maknanya ucapan-ucapan salam. Ini fadilat dia dan kelebihan dia. Ya. Sampai situ dulu. Tadi ada sedikit gangguan internet. Tak mengapa, kita dapat teruskan juga. Dan insyaAllah akan datang lagi, kita akan sambung lagi bab salam. Tapi kita sudah mendapat manfaat daripada kelebihan ataupun fadilat salam ini. Ya, jadi terpulanglah kepada kita nak bagi salam pendek ke salam panjang, ya, terpulang pada kita, tapi kita tahu ganjaran dia, ya, 10, 20, 30. Kita tahu ganjaran dia. Ya, yang menjawab lebih panjang daripada yang memberi salam lebih baik. Itu dikatakan lebih baik. Okey, sekadar itu, insya-Allah kita akan sambung semula akan datang, ya.